السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi dan Ustaz Mahdi Syarudin, sini pendengar yang Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyambung kembali pada tafsir ini, dan hari ini Allah sekalian, pada kuliah yang terdahulu kita telah sampai ke ayat yang ke-19 daripada surah Al-Qiyamah. Seterusnya pada hari ini kita masuk ke ayat 20 sampai ayat 25, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadharuna al-akhirah. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. صدق الله العظيم. Maksudnya, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya mereka melihat, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Bila terdahulu kita telah bincangkan teguran Allah SWT yang merupakan satu pendidikan, pujukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, jangan tergesa-gesa, jangan gelojoh, kerana semuanya dalam ketentuan Allah untuk berada dalam dada Nabi SAW disampaikan kepada umat Islam ni tanpa fail satu pun. Dan sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita belajar dalam sifat-sifat Nabi, tabligh, fatana, siddiq, amanah, tabligh, fatana. Nabi tidak pernah menyembunyikan apa pun. Dan sebab itu para ulama telah mengatakan bahawa secara ijma' mimpi oleh seseorang tidak boleh jadikan hujah. Kerana nanti masing-masing akan mengikat pengikut-pengikutnya dengan menggunakan mimpi. Saya mimpi malam tadi, Rasulullah cakap begini. Seolah-olah macam ada lagi perkara yang tak sempurna pada zaman Nabi SAW. Sedangkan ayat yang jelas Allah turunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Islam telah sempurna. Maka janganlah ada yang berkata saya mimpi jumpa Nabi, mimpi boleh tahan lagi. Tapi kalau kata saya bertemu dengan Nabi sekejap tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana nak takwilkan perkara semikian? Tuan-tuan ini milik Allah sekalian, tak pernah berlaku pada zaman sahabat, tak pernah diceritakan oleh para tabi'in langsung, tak pernah lakukan salafus salih. Mimpi itu boleh tahan lagi. Bila kata tengah duduk saja Rasulullah bagi salam kat saya, menyampaikan demikian, ni cenderung untuk dilabel sebagai orang sesat. Dan tuan-tuan, rujuklah kepada JAKIM untuk mendapat ketentuan dalam masalah-masalah berkaitan pada hari ini. Selain daripada tafsiran yang telah kita kemukakan mengikut jumhur para ulama tafsir, ada pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Jamaluddin Qasimi tafsirnya. Ada di kalangan para mufassirin yang memahami ayat itu dengan berkaitan dengan hari kiamat. Seakan-akan Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW, janganlah engkau menggerakkan dengannya berkaitan dengan hari kiamat itu lidahmu. Jangan tanya bila waktunya. Engkau mengakui kiamat itu akan berlaku, tapi jangan tanya. Dalam arti kata nak mempercepatkan waktu datangnya. Semuanya atas tanggungan kami lah pengumpulan dan pembacaannya, penggambarannya, penjelasan kepada manusia. Itu semua dalam kebiasaan ilmu kami. Kami mengimpun apa yang kami nak wahyukan kepada kamu, nak beritahu kepada mereka. Kelak mereka akan tahu kiamatnya akan berlaku juga. Ini adalah satu pendapat yang dikemukakan. Adalah para ulama yang menyebut tentangnya. Kata Syekh Jamaluddin Qasimi yang tafsir ni. Pendapat terakhir ni nampaknya tak sejalan tuan-tuan dengan riwayat yang sahih tentang sebab nuzul ayat ini. Seperti disebut oleh Al-Imam As-Suyuti sebagai contoh, disebut oleh Al-Imam Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul. Ayat ini memang
memang sebenarnya satu teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, jangan bimbang. Jangan bimbang, kamu jangan tergopoh apa, kerana semuanya telah kami tentukan untukmu, wahai Muhammad. Juga kita telah jelaskan kuliah terdahulu, ada dua faedah yang dikehendaki oleh Allah dalam hal ini. Pertama, memang Jibril mengajar Nabi SAW. Yang kedua, lafaznya bukan daripada Nabi sendiri, sebaliknya memang begitulah ia turun, begitulah dibacakan kepada kita. Sebab kekal pada ayat Qul huwallahu ahad. Kenapa tak mulakan huwallahu ahad terus? Qul, begitu disebut oleh Jibril, begitulah dibacakan Nabi SAW. Kan ada setengah pendapat mengatakan Qul tu bukan sebahagian daripada Quran. Terus start dia dengan Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kerana Qul itu adalah arahan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan begitu yang sebenarnya. Memang Qul itu sebahagian daripada Al-Quran. Dengan sebab itu Nabi mendengar Jibril membaca seperti itu, Nabi ikut exactly, tak ubah satu pun. Kerana amaran Allah yang telah kita lihat dalam surah Al-Haqqah, kuliah yang terdahulu, memang begitu tegas. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Seandainya Muhammad mengada-ngadakan sebahagian perkataan lain atas nama kami, nescaya benar-benar kami akan pegang pada tangan kanannya, kemudian benar-benar akan potong urat dan tali jantung, urat tali jantung. Ini amaran Allah SWT. Takkanlah Nabi nak begitu, tuan-tuan. Tapi ini nak gambarkan ketegasan bahawa perkara tersebut memang tidak berlaku sama sekali. Ini sebab yang hati dan dikasih Allah sekalian. Dalam ayat yang berikutnya yang kita baca sekarang, ayat ke-20 hingga ke-25 adalah gambaran tentang kiamat itu akan berlaku. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Manusia ni dia mengingkari kiamat dengan sebab cintanya kepada dunia. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Kamu manusia ni memang mencintai kehidupan, meninggalkan kehidupan akhirat sebab kamu amat cinta kepada dunia, kelazatan hidup ini. Seronok. Segala yang ada di dunia ni menggembirakan. Enak sekali. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah janjikan dalam ayat ini, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada ini wajah akan menjadi nadhirah. Nadhirah ni kalau kita belajar bahasa Arab dari perkataan an-nadhara. Nadhara maknanya hasana, bahia, musyriqah, masrura. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab sebagai contohnya, macam mana tak gembira bila Allah gambarkan ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka, sebagaimana disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu akan melihat Tuhan kamu dengan nyata sekali. Jadi hadis tentang orang beriman dapat melihat Allah di hari kiamat nanti diriwayatkan dengan banyak riwayat yang sangat sahih, mutawatir, seperti hadis riwayat Abu Sa'id, Abu Hurairah dalam kedua kitab hadis sahih Bukhari Muslim. Sekelompok para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Jawab Nabi, hal tudaruna fi ru'yati syamsi laysa dunaha sahab. Apakah kamu terganggu kita akan melihat matahari yang bulan tanpa dihalangi awan? Mereka berkata, tidak wahai Nabi. Maka Nabi telah menjawab, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Kamu akan melihat Tuhan kamu seperti itu. Dalam hadis lain yang lebih jelas, riwayat Jarir, hadis dalam Bukhari dan Muslim, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Fa in sata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha fa'lu. Semuanya kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu lihat bulan ini. Justru apabila kamu mampu menjaga salat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Maknanya salat subuh dan salat asar jaga, bagi yang lelaki buat secara berjemaah. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis daripada Suhaib dari Nabi SAW, bahawa Nabi bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qalu yaqulu Allah Ta'ala turiduna shay'an azidukum." Bila golongan ahli syurga masuk syurga kelak, maka Allah tanya kepada mereka, kamu nak tak benda tambahan lagi? Mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah pun mencerahkan muka kami, tubayyid wajhana,
kamu telah, ya Allah, Engkau telah menjadikan muka kami jadi cahaya, cerah. Dan bukankah Engkau telah masukkan kami dalam syurga, menyelamatkan kami neraka, ya Allah. Lalu Allah SWT pun fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min an-nazari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Allah tanya, kamu nak nikmat lagi tak? Jawapan mereka, kami telah pun dapat nikmat banyak. Allah masuk syurga ni satu nikmat, sama neraka satu nikmat, cahaya pada wajah kami lagi. Lalu Allah pun menyingkapkan tirai, tidak ada satu yang lebih mereka gembira berbanding yang melihat Tuhan mereka. Itulah yang dimaksudkan sebagai ziyadah, tambahan. Lalu Nabi pun bacakan ayat dari surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang buat baik, ada pahala yang terbaik untuk mereka dan tambahannya. Juga tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau tuan-tuan lihat dalam majalah Solusi, musim kolam akhir zaman lagi, ada hadis riwayatkan Imam Muslim dari Jabir, innallaha yatajalla lil mu'minin yadhaku. Sungguhnya Allah akan menampakkan dirinya untuk orang-orang beriman seraya tertawa. Ini maksud hadis bila berlakunya kiamat, nikmat bagi orang beriman. Dalam hadis-hadis ini disebutkan bahawa orang beriman melihat Tuhan mereka di akhirat kelak dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan, ada banyak lagi riwayat yang boleh tuan-tuan lihat dalam kolom akhir zaman musim majalah Solusi ini, dan nikmat peruntukan untuk mereka yang beriman itu. Berbeza daripada pandangan para ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa manusia tidak akan melihat Allah SWT. Mereka ada takwilan sendiri. Sebagai contohnya Sahibul Kasyaf, pengarang kitab Kasyaf sendiri mengatakan, fakhtisasuhu binazarihim ilaihi law kana manzuran ilaihi muhalun. Orang Mu'tazilah ni mereka beranggapan tidak akan melihat Allah SWT. Jadi apa yang maksud dalam ayat ini, wahai golongan Mu'tazilah? Apa maksud ila rabbiha nazira, melihat kepada Tuhan mereka? Pada Tuhan mereka ni satu bentuk ikhtisas. Kerana ikhtisas dirujukkan kepada Tuhan mereka melihat. Maknanya ditekankan melihat Tuhan itu satu perkara yang akan berlaku. Tapi kata Mu'tazilah bukan, ini bukan ikhtisas, ini muhal. Kerana kalau kita nak lihat Allah, tentulah Allah akan bertempat. Bila dia bertempat sama macam manusia. Allahu Akbar. Macam manalah gaya fikir orang Mu'tazilah ni, terlalu banyak menggunakan akal. Kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, cuba kamu perhatikan ayat, kata penyair, wa idza nazartu ilaika min malikin wal bahru dunaka zitani ni'ama. Bila aku melihat kepada kamu, maksud melihat ni kadang-kadang kita kata pada seorang, nanti kita tengok apa yang berlaku, nanti kita saksikan apa yang dia buat, nanti kita tengoklah apa yang boleh buat. Contohnya, jadi apa kita tengok apa boleh buat, tengok apa boleh buat. Tu bukan macam kita melihat sesuatu objek. Jadi maksud ayat Allah SWT di sini bukanlah dalam kata melihat objek, melihat sesuatu, melihat Allah SWT macam melihat objek, kata Zamakhsyari. Perkara ini berkaitan dengan akidah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Golongan Mu'tazilah ni beranggapan bahawa Allah Taala tak bertempat. Jadi kalau tak boleh dilihat, kerana kalau ia melihat, kalau ia dapat dilihat, tentulah dia bertempat. Maka dengan sebab itu, melihat dalam konteks ayat ini bukanlah melihat secara hakiki, dia melihat secara majazi. Bagaimana seseorang kita berkata, kita akan lihat perkara ini bersungguh-sungguh. Lihat maknanya ambil berat. Maka begitu juga ayat ini menghendaki maksud bukan melihat. Bagaimana melihat sesuatu, ini merupakan pandangan yang silap oleh Mu'tazilah, kerana mereka terlalu menggunakan akal. Jelas dalam hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita melihat seorang beriman itu akan Tuhannya di akhirat kelak. Tidak samalah seperti kita melihat satu yang kelihatan di depan mata. Janganlah tuan-tuan silap faham atas penjelasan ini, kerana golongan yang suka menimbulkan fitnah hanya diramai. Ambillah peranan untuk memperdamaikan di antara orang Islam, bukan mencari fitnah, menimbulkan benda yang tidak diperkatakan oleh seorang pun di kalangan ulama Islam Ahlus Sunnah, dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah. Dan dengan itu selera akan menyebabkan runtuhnya saf orang-orang beriman. Dan Allah beri kefahaman kepada kita, ini yang jelas dari para ulama, melihat Allah SWT adalah satu nikmat yang cukup besar, tidak ada yang lebih agung daripada ini di akhirat kelak, seperti yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga memberi kepada kita kesedaran, motivasi untuk beramal ibadat bagi mengejar nikmat yang dijanjikan itu di akhirat kelak. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.